ahli-ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih pada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah memberi pandangan dan juga cadangan serta mengutarakan isu-isu berkaitan dengan rang undang-undang kawalan harga dan anti pencatutan pindaan 2014 bagi bacaan kedua ini. Saya akan memberi maklum balas ke atas setiap cadangan dan juga pandangan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, dan saya percaya pandangan dan juga cadangan tersebut amat memberi manfaat bagi kita memperteguhkan lagi Akta Kawalan Harga dan juga anti pencatutan. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kinabatangan mengenai dengan isu peranan dan juga keberkesanan penguatkuasaan kawalan harga barangan perlu. Cadangan melaksanakan penguatkuasaan secara Blue Ocean Strategy melalui kerjasama JKKK, NGO, guru-guru dan sebagainya bagi membantu kementerian. Dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Kalabakan, Lenggung, Sibuti, Lembah Pantai, Johor Bahru, Bagan Serai, Kuala Kerai dan juga Pasir Putih yang juga mengutarakan pandangan serta cadangan terhadap isu-isu yang sama. Kementerian sentiasa berusaha mempertingkatkan keberkesanan penguatkuasaan melalui kerjasama 11 agensi penguatkuasaan antaranya seperti Custom, Polis, UPP, SPRM, APMM dan juga Jabatan Peguam Negara. Sebagai contoh, Yang Hormat Datuk Yang di-Pertua, pasukan petugas khas bersama Jabatan Peguam Negara telah digerakkan ke arah membenteras aktiviti penyelewengan disil bersindiket. Ini melibatkan pelaksanaan operasi disil 1 NOS ataupun ODIN, operasi disil 2 NOS, ODI 2N dan operasi disil 1 South iaitu ODI 1S, dan akta pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001. Ini menunjukkan betapa kementerian ini begitu komited untuk membenteras gejala penyelewengan barangan bersubsidi yang berlaku di negara ini. Selain itu juga, kementerian telah mengambil tindakan undang-undang ke atas penjenayah yang menyeleweng disil bersubsidi di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Menggerakkan operasi secara bersepadu iaitu Ops Titik di bawah jawatankuasa membenteras penyelewengan bahan petroleum bersubsidi serta memberi bantuan dan kerjasama penuh kepada seluruh agensi penguatkuasaan yang lain, termasuk operasi yang digerakkan di bawah pasukan petugas khas Jabatan Peguam Negara. Berkenaan dengan cadangan supaya tugas memantau harga diperturunkan kuasa kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKK, ingin saya maklumkan di sini bahawa KPDNKK telah pun menurunkan kuasa untuk membuat pemantauan kenaikan harga kepada seramai 712 penghulu dan juga pengawal, dan sekiranya mereka mengesan berlakunya sebarang kenaikan harga yang mendadak, mereka boleh melaporkan kepada cawangan KPDNKK yang berdekatan dan turun bersama-sama penguatkuasa KPDNKK untuk membuat lawatan ke premis tersebut. Jadi kementerian sememangnya sedar betapa pentingnya peranan yang boleh dimainkan oleh rakyat dalam aspek pemantauan harga di pasaran demi kepentingan bersama. Kementerian mengalu-alukan kerjasama daripada semua pihak, termasuklah JKK ataupun siapa saja untuk tampil membantu dengan melaporkan sebarang maklumat kenaikan harga kepada pihak kementerian. Dari segi pemantauan, selain dari 1,100 pegawai pemantau harga sedia ada, kementerian akan melantik seramai 222 lagi pegawai pemantau harga
untuk dilaksanakan tugas-tugas pemantauan. Selain daripada itu, ada 10,000 barangan dan juga khidmat secara berkala untuk dibuat analisa, diambil tindakan oleh penguatkuasaan, bukan saja bagi segi pemantauan tetapi juga untuk mengambil maklum mengenai dengan lebih daripada 10,000 barang secara berkala, dan menyentuh mengenai dengan pelaksanaan semula program penandaan diesel subsidi. Banyak juga yang dibangkitkan melalui kaedah nanotax. Program tersebut yang bermula pada tahun 2006 telah pun ditamatkan pada 31 Mac 2011 kerana kos penyambungan kontrak syarikat yang agak tinggi dan tiada peruntukan khas. Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa komited di dalam menangani isu ini dan sedang meneliti serta menilai langkah-langkah yang sesuai bagi kita menangani isu penyelewengan diesel bersubsidi. Kerajaan juga amat menyedari bahawa impak media sosial terhadap harga barang dan pengguna. Oleh itu, Kementerian sentiasa menyalurkan maklumat terkini dan tepat melalui portal pengguna www.satupengguna.com, dan dengan sistem price watch dengan izin yang menyenaraikan harga-harga barang keperluan mengikut kategori dan juga zon. Mengenai dengan Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin memberi penjelasan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pemantang Pauh mengenai terdapatnya kenyataan bahawa GST dilaksanakan di Malaysia, inflasi tidak akan naik. Pengalaman negara lain menunjukkan inflasi akan naik apabila GST dilaksanakan. Jadi kerajaan dalam program penerangan yang dijalankan di seluruh negara telah memaklumkan bahawa kadar inflasi akan naik 1.8% apabila GST dilaksanakan. Namun begitu, kenaikan ini hanyalah one off saja, dan selepas itu kadar inflasi akan stabil berdasarkan pengalaman negara-negara yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pemantang Pauh, Kanada, Australia, New Zealand dan juga Singapura. Kadar IHP akan stabil dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Dalam menangani kenaikan inflasi ini, kerajaan mengumumkan pakej bantuan seperti pemberian tunai RM500 hingga RM650 kepada penerima BRIM dan penurunan kadar cukai pendapatan individu. Saya juga ingin menyentuh mengenai dengan isu harga gula tempatan yang dikaitkan dengan monopoli. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, industri gula tempatan tidak dimonopoli oleh satu-satu pihak saja. Sebaliknya, terdapat 4 pengeluar gula di Semenanjung, iaitu Central Sugar Refinery Sdn Bhd, Malaysian Sugar Manufacturing Company Berhad, Gula Padang Terap Berhad, dan Kelang Gula Felda Perlis Sdn Bhd. Menyentuh isu harga gula di Malaysia yang lebih tinggi berbanding pasaran antarabangsa, ini kerana kerajaan membuat penetapan harga gula melalui kontrak jangka panjang ataupun long term kontrak yang dibuat bagi memastikan bekalan gula dalam pasaran adalah mencukupi. Yang Hormat Datuk Speaker, izinkan saya juga untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya yang berhormat daripada Jelun dan juga yang berhormat daripada Pokok Senar mengenai dengan kenaikan harga menjelang bulan Ramadan dan juga Hari Raya Puasa, serta langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk menyekat pengeluar dan peniaga dari mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan yang tidak menasabah. Kerajaan akan meneruskan kawalan harga di bawah skim kawalan harga musim perayaan menjelang bulan Ramadan. Perayaan Hari Raya Puasa untuk menyekat kenaikan harga barangan basah tertentu yang berpotensi berlaku kenaikan harga yang tidak menasabah semasa permintaan tinggi pada musim-musim perayaan.
Jadi untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Kementerian juga sedang mengambil tindakan untuk melanjutkan tempoh kawalan di bawah skim kawalan harga musim perayaan Hari Raya Puasa dalam usaha mengekang tindakan peniaga untuk menaikkan harga barangan keperluan. Selain daripada itu, mengenai dengan ayam bersih di Alustang yang hormat, hasil daripada kutipan harga yang dibuat oleh pegawai pemantau harga di Alustang Kedah pada hari ini menunjukkan bahawa harga ayam bersih di pasar Alustang ialah RM7.80 sekilo. Mungkin harga yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi dari kedai yang dijual pada harga yang agak mahal, tapi daripada apa yang dilaporkan balik pada kita, harganya ialah RM7.80 sekilo. Dan mengenai dengan orang kampung tanya ke Bang Fas. Harga saya bagi itu ialah harga di pasar Alustang, pasar besar. Ya. Di market besar tu saya bagi tu. Itu daripada orang yang meniaga ayam. Saya telefon tadi, saya ada sampai beli saya nak tanya berapa harga ayam terakhir ni? Berapa RM8. Itu harga di pasar besar. Jadi saya maknanya agak heran macam mana pegawai kementerian di cawangan Alustang. Okey, terima kasih. Betul lah tu. Mungkin masa Yang Berhormat tanya tu RM8. Tapi saya hari tanya ini dia RM7.80 dah turun. Hari ini tengah hari tadi. 20%. Hari tadi saya kata adakah semua orang je semua orang dia berniaga depa mesti pakat sama-sama depa menjual harga yang sama. Okey, terima kasih banyak. Itu jawapan yang saya bagi, RM7.80. Lebih kurang lah. So apakah tindakan maknanya kerajaan dalam menangani RM7.80 kuasa itu lebih daripada harga siling lah. Tak ada lagi, belum ada. Dah lah, lebih daripada harga siling hak dulu. Hak musim perayaan dulu ditetapkan harga siling. Itu dulu. Nanti kita umum, nanti Yang Berhormat akan dengar lah. Jadi bila pula nak umum harga siling ni? Dalam masa yang terdekat. Masa raya. Malam raya? Dalam bulan puasa. Baling sindiran Yang Berhormat dia kata malam raya. Malah saya faham itu sindiran daripada baling. Malam raya umum. Bulan puasa kita akan umum. InsyaAllah. Ya. So mengenai dengan ini, kerajaan sentiasa memberi perhatian bagi menangani kos sara hidup rakyat melalui pelbagai inisiatif seperti program penurunan harga yang melibatkan penurunan harga 4,000 barang sebanyak 30 hingga 70%. Mengenai dengan pemberian kuasa pada PBT, pindahan ini tidak bermaksud PBT secara automatik boleh menjalankan tugasan penguatkuasaan, kerana perbincangan lanjut akan diadakan dengan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, dan kesepakatan sebegini adalah elemen penting dalam kita nak melincinkan urusan pentadbiran kerajaan melalui penguatkuasaan bersepadu. Dan pada Yang Berhormat Jelun, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan beliau, dan kementerian akan mengambil tindakan bagi memastikan kepentingan pengguna sentiasa terpelihara. Datuk Yang Dipertua Yang Berhormat Tasik Gelugur, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kementerian telah melaksanakan kempen membeli barangan Malaysia sejak tahun 2009. Usaha ini akan diteruskan pada tahun ini, dan objektif utama pelaksanaan kempen beli barangan Malaysia ialah merangsang pertumbuhan ekonomi domestik dengan meningkatkan pembelian barangan tempatan, iaitu domestic consumption dengan izin. Ini bertujuan untuk membantu pengguna dan juga pengusaha tempatan meluaskan jaringan pemasaran di samping berupaya mewujudkan dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kualiti produk dan juga perkhidmatan buatan Malaysia. Pelbagai strategi dan program kesedaran yang telah dan akan diambil oleh kementerian melalui kempen ini untuk mengetengahkan produk-produk keluaran tempatan kepada pengguna. Antara aktiviti yang telah dilaksanakan ialah Expo Beli Barangan Malaysia, pertandingan video barang kita, dan pengiklanan di media elektronik, media cetak, media sosial seperti YouTube, Facebook dan sebagainya. Sejak tahun 2013 lagi, kempen ini juga telah memberi tumpuan kepada usaha memupuk
semangat patriotisme dan kebanggaan terhadap produk tempatan dari peringkat usia yang muda melalui penerapan elemen kempen membeli barangan buatan Malaysia dalam penerbitan animasi Upin dan juga Ipin yang begitu popular di kalangan kanak-kanak dan golongan berkeluarga. Jadi selaras dengan itu, pelaksanaan kempen tersebut juga kementerian telah mewujudkan satu mekanisme pengenalan kepada produk-produk keluaran negara melalui penandaan logo buatan Malaysia oleh pihak industri, dan logo ini telah didaftarkan sebagai harta intelek milik kerajaan melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia iaitu MYPO. Justru itu sebarang penggunaannya perlulah mendapat kebenaran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Ketua Yang di-Pertua, soalan pada yang berhormat dari Tasik Gelugo. Langkah mendidik peniaga supaya lebih beratika. Bagi memberi pendedahan kepada peniaga, kementerian melaksanakan program seminar kecemerlangan perniagaan beratika yang dilaksanakan di seluruh negara mengikut zon untuk tahun 2014 ini. Sebanyak 6 seminar telah dirancang untuk diadakan sehingga Mei, dan sebanyak 3 seminar telah diadakan di zon tengah, zon timur dan juga zon utara. Melalui program ini, kementerian ingin menerapkan amalan perniagaan beretika dan bertanggungjawab di kalangan para peniaga. Mengenai dengan soalan yang perbahasan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada silam, kita telah mengambil, Yang Berhormat telah membangkitkan isu penentuan harga maksimum, mengawal harga dan juga mengelakkan pembaziran harga ketara terutama antara bandar dan luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat, saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat silam bahawa penentuan harga maksimum barangan saja tidak cukup untuk mengawal kenaikan harga barangan terutama di kawasan luar bandar. Untuk itu, kerajaan telah melaksanakan program penyeragaman harga untuk memastikan barangan keperluan asas seperti gula, tepung gandum dan juga minyak masak dapat dijual pada harga kawalan kerajaan sehingga ke kawasan luar bandar dan perdalaman. Yang Berhormat silam juga telah memberi beberapa cadangan seperti galakkan pengeluaran sumber makanan dan galakkan pembinaan gudang-gudang di Lahad Datu bagi memastikan penawaran yang stabil. Kementerian akan mengambil maklum dan mengucapkan ribuan terima kasih di atas cadangan Yang Berhormat tadi. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bukit Gantang dan Yang Berhormat daripada Sepang telah membangkitkan mengenai standard piawan ataupun mekanisme bagi menentukan keuntungan tinggi yang tidak menasabah yang boleh diambil tindakan. Yang Berhormat Bukit Gantang turut membangkitkan kaedah yang digunakan ke atas peniaga secara online. Keuntungan tinggi yang tidak menasabah tidak ditakrifkan kerana ia adalah subjektif. Dengan itu, mekanisme penentuan keuntungan tinggi yang tidak menasabah akan dibuat melalui peraturan yang akan diwartakan. Pindahan kepada Seksyen 15 Akta ini adalah untuk memperkukuhkan penentuan mekanisme keuntungan tinggi yang tidak menasabah, khususnya menangani kenaikan harga bersabit dengan GST. Berhubung dengan perniagaan online, kementerian masih belum mengambil tindakan ke atas sebarang transaksi yang berkait dengan pengenaan GST di bawah ini, di bawah akta ini dan mana-mana undang-undang lain yang berkaitan. Datuk Yang di-Pertua, mengenai daripada Yang Berhormat Bagan Serai, di mana kawalan harga yang sepatutnya. Untuk makluman kawalan harga yang dilaksanakan buat masa kini meliputi peringkat pengeluar, pemborong dan juga peruncit.
Jadi berdasarkan kewajaran dan juga kesesuaian bagi tujuan menentukan kestabilan harga barang keperluan di dalam pasaran. Yang Mohd daripada Kuala Nerus mengenai dengan kebimbangan mengenai kawalan harga hanya dikenakan kepada peniaga dan peniaga-peniaga kecil, dan juga sejauh mana kerajaan boleh mengambil tindakan untuk mengawal harga bersepadu syarikat-syarikat besar seperti Nestle. Untuk makluman yang berhormat, penguatkuasa kawalan harga dan anti pencatutan tidak hanya dilaksanakan terhadap peniaga-peniaga kecil. Tindakan penguatkuasaan merangkumi seluruh rantaian pengedaran dan dari pengeluar, pengedar, pemborong dan pengimport serta peruncit, tanpa mengambil kira saiz sesuatu perniagaan. Walau bagaimanapun, kementerian prihatin dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh peniaga kecil dan sentiasa memastikan penguatkuasaan dijalankan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada. Jadi menyentuh isu orang tengah, untuk makluman yang berhormat, peranan orang tengah tidak semestinya memberi kesan yang negatif. Sungguh pun demikian, kementerian sentiasa memantau aktiviti perniagaan pemborong ataupun orang tengah bagi tujuan menyekat sebarang pelaksanaan pengambilan kesempatan menaikkan harga tanpa alasan yang munasabah. Sepang. Okay. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada Menteri. Menteri, saya ingin bertanyakan, tadi saya bangkitkan tentang isu mekanisme tu. Jadi saya nak tanya, bagaimanakah pegawai-pegawai yang pelaksana ni, enforcement officer ni, bila mereka melaksanakan kes-kes yang melibatkan pencatutan ini, macam mana mereka berbekalkan apa untuk ambil tindakan itu? Setelah saya bangkit tadi, mekanisme itu mereka nak dapat dari mana? Adakah diwartakan ke macam mana? Jadi saya nak tanya, bila mereka pergi membuat enforcement itu, mereka berbekalkan apa? Itu pertama. Yang keduanya, adakah Menteri mempunyai maklumat berapa banyakkah kes-kes pendakwaan di bawah akta ini, dan apakah dia punya, mungkin semua kes tu ada mengaku salah lah, mungkin saya tak tahulah. Tapi kalau yang tak mengaku salah itu, apakah defend yang biasa dikemukakan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai dengan jumlah kes-kes itu tidak ada pada saya ini, dan sekiranya diperlukan kita akan bagi secara bertulis kepada Yang Berhormat. Mengenai dengan mekanisme penguatkuasaan bagi segi nak menjalankan kuasa akta ini, dan kita dah pun sebut bahawa mekanisme ini akan ditentukan oleh Yang Berhormat Menteri daripada masa ke semasa, supaya agar mekanisme yang akan kita tentukan supaya membolehkan penguatkuasa ini menjalankan di bawah peruntukan yang kita cadangkan ini dapat dijalankan dengan sempurna. Jadi mekanisme ini bergantung, sebab itu kuasa kita beri kepada Menteri untuk menentukan mekanisme ini dengan jawatan kuasa yang akan ditubuhkan nanti. Minta maaf Menteri, saya tak faham ni. Sekarang ni, kalau ada kes sekarang, contohnya ada kes sekarang, mekanisme tu ditentukan semasa ke semasa. Sedangkan kes ini mungkin berlaku hari-hari. Jadi saya nak tahu, apabila pegawai tu dia pergi memantau atau pergi nak tu, dia nak ambil tindakan tu, dia nak rujuk apa? Nak rujuk kat mana? Maksud saya begitulah. Sebagai contohlah, kalau ada satu guideline yang dia diwartakan, okey, dia ambil warta, dia lihat ni. Jadi sebab dia mesti ambil tindakan itu setelah dia mendapati orang ni langgar undang-undang tu. Tapi macam mana dia nak tentukan langgar undang-undang tu kalau dia pun mekanisme tu tak jelas? Mekanisme dalam undang-undang tu memang ada, tapi maksud saya mekanisme tu adakah perlu diwartakan ke dan sebagainya? Itu yang saya maksudkan. Itu sebab tu saya tak tengok akta, saya tak jelas macam mana pegawai kuasa boleh mengambil tindakan ni. That's why saya rasa, sebab saya nak beritahu kepada Menteri, Nades Warren, salah seorang penulis dalam The Sun, dia membangkitkan isu ini. Sebab dia kata, kalau you meletakkan satu undang-undang tanpa ada tu guideline yang jelas,
akan menyebabkan susah orang nak ambil tindakan. Minta menteri boleh beri jawapan berdasarkan pengalaman lepas, macam mana cara mereka enforce itu. Macam mana mereka enforce itu? Terima kasih Yang Hormat. Di dalam pindaan kita ni, kalau ikut bagi segi kesalahan mencatut, dia punya section 14, mana-mana orang di dalam perjalanan perdagangan ataupun perniagaan mencatut dalam menjual dan menawarkan untuk menjual ataupun membekal atau menawarkan untuk membekal apa-apa barangan atau perkhidmatan, melakukan satu kesalahan bagi maksud atau ini ialah mencatut, artinya membuat keuntungan yang tidak menasabah. Jadi bila kita sebut keuntungan yang tidak menasabah, ini daripada sebelum ini tindakan yang kita ambil, sekiranya kita dapati bahawa dalam semasa sepanjang sebelum ini harga yang telah ditawarkan ataupun dijual kepada pengguna, dan harga itulah yang akan kita ambil kira untuk kita tentukan bahawa dia telah pun membuat keuntungan tinggi yang tidak menasabah. Sekiranya dalam sebelum ini, 3 bulan sebelum ataupun 6 bulan sebelum, harga satu barangan itu harganya RM10. Tetapi selepas daripada ini ada pengaduan yang dibuat oleh pengguna bahawa peniaga ini membuat keuntungan yang tidak menasabah, daripada RM10 naik sampai RM14, RM15. Kalau itu akan kita ambil tindakan, dan kita akan membuat penilaian dan juga perbicaraan untuk kita mengetahui mengapa dan kenapa harga begitu tinggi telah dibuat oleh peniaga tersebut. Jadi dengan itu kita akan tentukan sama ada dia telah pun membuat keuntungan tinggi yang tidak menasabah. Tapi kalau sekiranya aduan itu lebih daripada biasa, kalau RM10 naik 10%, 12%, mungkin itu adalah kenaikan yang menasabah. Jadi daripada tindakan itulah, daripada perkiraan itulah yang kita ambil, dan kita menganggapkan bahawa keuntungan-keuntungan tinggi yang tidak menasabah ini berlaku. Jadi untuk makluman yang berhormat, kebelakangan ini memang tidak ada aduan-aduan yang mengatakan bahawa peniaga-peniaga telah membuat keuntungan yang tidak menasabah. Sekiranya ada, jadi akta ini kita pindah untuk memperkemaskinikan supaya kita dapat mengambil tindakan pada masa-masa yang akan datang dengan lebih teliti dan juga dengan lebih bila kita pindaan ini dengan agak lebih jelas, supaya mudah kita mengambil tindakan kepada peniaga-peniaga ini. Jadi itulah penjelasan Yang Hormat. Terima kasih. Yang Hormat, Datuk Speaker. Ya. Okay. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Terima kasih. Betul. Saya cuma nak tanya, saya setuju dengan Sepang. Buat pertama kali ini saya setuju dengan Sepang tentang mekanisme apa yang perlu digunakan untuk menguatkuasakan akta ini. Tetapi pemantauan juga perlu dilihat bagaimana pihak penguatkuasa di pihak PBT, supaya tidak ada berlaku pertindihan kuasa, yang mana kalau kita tengok pihak PBT pun dah ada dia punya bidang kuasa tanggungjawab di peringkat PBT mereka, dan supaya tidak ada berlakunya pertindihan, bagaimana kita nak memantau ni, dan supaya kerja-kerja mereka yang melibatkan atau pencatutan ini akan dapat membantu rakyat yang yang dikenakan kenaikan harga yang tidak menasabah dan melampau dan sebagainya, sekiranya terdapat aduan daripada pihak orang ramai. Dan saya kira yang section 10A yang menyatakan tentang denda yang dikenakan untuk pihak yang meletakkan, yang membekalkan barang atau perkhidmatan yang telah bentuk cukai input daripada kerajaan dan kenakan cukai balik input semula kepada pengguna akan didendakan RM500,000. Ini sangat bagus, kerana apabila kita letakkan satu hukuman yang besar, yang menunjukkan kita betul-betul tegas, tapi setakat mana? Adakah kita setakat kita ada bagi warning, ada tidak ataupun terus kenakan apabila ada ni kita terus bagi notis dan teruskan tindakan, ataupun bagaimana? Mohon penjelasan daripada pihak menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, sekali lagi saya ingin jelaskan mengenai dengan mekanisme yang saya sebutkan tadi. Mekanisme ini akan dikuatkuasa melalui peraturan
mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak menasabah, iaitu GST yang diwartakan pada hari ini, dan mekanisme ini akan ditentukan dari aspek margin dalam tempoh masa untuk pelaksanaan GST. Jadi itu mengenai dengan mekanisme tambahan yang saya boleh jelaskan. Dan mengenai pemantauan yang disebut oleh Yang Berhormat untuk pihak BBT, saya dah sebut pada awal-awal tadi, memang benar, dan kita telah pun bahasat supaya kita akan menurunkan kuasa kepada pihak PBT dalam nak membantu kementerian dalam kita nak menangani masalah pencatutan ini. Jadi sebab itu kita telah meletakkan di dalam pindaan ini kuasa diberi kepada Yang Berhormat Menteri untuk menentukan kuasa-kuasa dan juga perlantikan pegawai-pegawai pihak berkuasa tempatan. Kerana apa yang saya sebut dalam pindaan tadi, dengan subsection baru yang menyatakan bahawa menteri boleh memberi kuasa mana-mana pegawai awam ataupun pegawai pihak berkuasa tempatan untuk menjalankan semua atau mana-mana kuasa di bawah akta ini. Dan juga kita rasa dengan adanya gandingan ini akan dapat kita laksanakan dengan lebih berkesan lagi. Mengenai dengan ada tiga yang bangun, Jasin, Pokok Sena dan juga Kuala Nurus. Yang mana satu? PBT. Saya nak jelaskan yang belum bagi laluan ni. Mengenai dengan denda disabitkan penalti seperti berikut, seperti yang Berhormat sebut tadi. Jika orang itu satu pertubuhan perbadanan didenda tidak melebihi daripada RM500,000, dan bagi kesalahan kali yang pertama dan keduanya RM1 juta. Begitu juga orang perseorangan RM100,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun. Dan penalti ini dibuat dengan tanpa ada lagi amaran dan sebagainya. Sekiranya kita dapati dia bersalah, kita terus mengambil tindakan terhadap pesalah-pesalah tersebut. Ya, seorang lagi ya. Ya, terima kasih. Datuk Dipertua, terima kasih rakan saya Timbalan Menteri. Saya nak dapatkan penjelasan berkaitan dengan PBT, pegawai PBT dan juga pegawai awam yang diberi kuasa oleh menteri untuk menurunkan kuasa kepada mereka tu. Sudah tentu dah ada dalam perkiraan menteri ataupun kementerian sekarang ni, apa dia tugas-tugas yang nak bagi kat depa ni. Bidang kuasa apa dan tugas apa yang mereka nak kena buat dan sebagainya, untuk nak pastikan supaya masalah-masalah yang kita sebutkan tadi itu dapat diatasi. Sedangkan saya katakan tadi beban pegawai PBT, beban PBT itu sendiri pun dah terlalu banyak. Jadi kita nak lungguk lagi dengan masalah ini. Jadi saya nak tanya, apa bidang kuasa, macam mana, apa tindakan, apa kerja mereka nak kena buat, ranking mana pegawai PBT itu yang kita nak bagi, nak perturunkan kuasa daripada menteri itu. Menteri, Terima kasih, saya sambung je Menteri. Boleh. Sama je. Isu yang sama? Ya. Isu yang sama. Ya, sila Jasin. Terima kasih Tuan Menteri. Di bawah Akta Kawalan Harga ini, kerajaan sepatutnya menetapkan harga ceiling. Selepas itu kita wartakan sebelum apa juga tindakan yang kita buat kepada peniaga-peniaga yang mengambil untung secara profiteering, secara berlebih-lebihan. Itu patut kita buat. Yang keduanya, untuk barang-barang yang kita import seperti gula, tepung dan susu, barangan ini mengikut harga pasaran dunia. Sekiranya barangan kerana harga global yang tidak boleh kita kawal, adakah kerajaan akan membantu kenaikan harga barang? Perkara ini perlu Yang Berhormat Menteri, kerana bila Yang Berhormat Menteri sebut tadi, yang pertamanya tentang nanotech tadi. Sebenarnya penguatkuasaan pada ketika ini tidak ada mempunyai bukti yang nyata. Kalau dulu apa juga tangkapan yang kita buat,
ada bukti dan juga tidak ada penyelewengan berlaku. Pada ketika ini apa yang terjadi, penyelewengan terlalu berleluasa, hari-hari tangkap, berjuta-juta harga yang ditangkap. Walaupun harga nanotech tu hanya 100 juta, tapi untuk kita menyelamatkan 100 juta, kita sanggup rugi lebih daripada 100 juta. Mohon penjelasan daripada Pak Menteri. Terima kasih Yang Hormat mengenai jawapan daripada Yang Hormat Pokok Senar. Sebab itu awal tadi dalam jawapan saya pada Yang Hormat, kita akan adakan perbincangan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menentukan dia punya SOP untuk pegawai-pegawai penguatkuasa ini menjalankan tugas membantu kementerian. Jadi perbincangan ini akan kita adakan daripada masa ke masa dan akan kita bincang dengan kementerian yang bertanggungjawab. Jadi insyaAllah perbincangan tadi saya dah sebut dalam jawapan tadi bahawa kita akan adakan perbincangan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk melihat keperluan bagi segi perjalanan penguatkuasaan ini. Jadi itu dah saya sebut dah tadi dan saya harap penjelasan itu itulah penjelasan yang dah saya sampaikan bahawa kita akan adakan perbincangan dengan kementerian. Sikit sebelum ni tak, bila Yang Berhormat kata kita akan adakan perbincangan, maknanya kementerian bila nak bawa pindaan ini, kita tidak ada satu persediaan apa benar sebenarnya sepatutnya kita dah tahu apa sebenarnya bidang tugas yang kita nak bagi, sepatutnya dah selesai antara kementerian ini dengan pihak PBT dengan kementerian perumahan. Dah tahu apa benar ni. Sekarang ni tak tahu apa benar lagi nak bagi tugas apa ni. Nak bagi tugas pi pasar ke, pi mana ke, buat apa ke. Jadi tak tahu. Jadi sebab itu saya katakan tadi bahawa sepatutnya kalau dibuat perbincangan awal dengan pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, mungkin Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan kata tak patut bagi kepada PBT ni, PBT pun tugas banyak dah, kerja mereka pun tak berlungguk tak selesai dah. Mungkin itu akan diberitahu oleh Kementerian Perumahan. Jadi saya fikir bahawa sepatutnya lebih awal kita buat perbincangan, munasabah tak munasabah nak beri kepada PBT. Ya, Menteri. Panjang lagi. Betul. Ya. Mengenai dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi mengenai dengan harga shilling. Untuk makluman Yang Berhormat, pemantauan bagi segi nak menentukan harga, kita telah membuat pemantauan lebih daripada senarai 10,000 harga barangan yang terdapat di pasaran untuk kita tentukan harga selepas daripada GST ini dilaksanakan, kerana kita nak memastikan supaya apabila yang kita sebut harga yang tidak menasabah daripada harga-harga yang sebelum ini, jadi kita akan tentukan harga 3 bulan sebelum daripada pelaksanaan ini ataupun 6 bulan. Semua barangan lebih daripada 10,000 barangan keperluan yang terdapat di pasaran. Dan untuk makluman Yang Berhormat, mengenai dengan apakah kuasa yang akan diberi kepada pihak BBT untuk kita kuasakan peraturan meletakkan tanda harga terutamanya di pasar-pasar awam bagi memastikan pengguna tidak ditipu di pasar-pasar awam. Itu untuk permulaan. Jadi itulah jawapan-jawapan Yang Hormat Datuk Yang di-Pertua. Dan akhirnya saya sudahi dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat yang telah banyak menyumbang pandangan dan saranan mereka terhadap undang-undang kawalan harga anti pencatutan pindaan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Baiklah Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju